الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وصوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, ketiga tabligh. InsyaAllah kita akan sambung lagi bacaan kitab Tabsiratul Adani bi Alhani Bakuratil Amani pada muka 24. Muka 24. Baris ke-10 daripada bawah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, yang ketiga tabligh. Situ. Bermula sifat yang ketiga, yakni isyarat bagi mubtada lah. Bermula sifat yang ketiga yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta iktikad dalam hatinya. Tu sifat yang ketiga mana tu? Daripada 4 sifat hak wajib kita tahu. Mana mana sifat yang ketiga tu? Iaitu tabligh. Khabar duduk sini. Tabligh, tablighun. Tabligh. Apa tabligh? Arti tabligh. Tabligh tu bahasa Arab, kok bahasa Melayu dia apa makna? Menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu utusan Allah dengan bersampaikan dia barang kepada makhluk. Tu jadi tabligh ni maksudnya menyampaikan. Tabligh yakni menyampaikan. Menyampaikan ke apa? Menyampaikan, memberitahu, meroyak. Kalau bahasa kita, bahasa Lik Terengganu ni kata royak. Mengkhabarkan, memberitahu kepada kita. Menyampaikan yakni memberitahu barang. Bila sebut barang tu, sama ada barang tu ilmu, hukum, kisah, masuk dalam barang belaka tu. Bila sebut barang yakni umum, sama ada ilmu ke, apa lagi, hukum ke, kisah ke, tajribat ke, yakni apa, rawatan ke, semua ada dalam Quran kan. Tu. Jadi menyampaikan barang ia kait. Menyampaikan bukan sahaja menyampaikan, yakni menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu utusan Allah dengan persampai. Sebab apa pada ayat dikait ini ni? Sebab bila sebut tabligh, menyampaikan, maka ada 3 makna. Tu ada 3 pemahaman kita. Mana? Iaitu barang yang disuruh untuk sampaikannya, tu yang pertama. Dan yang kedua, barang yang dilarang untuk sampai. Dan yang ketiga, barang yang diberi pilih oleh Rasul, yang diberi pilih kepada Rasul, sama ada untuk menyampaikannya ataupun tidak menyampaikannya, ataupun diberi pilih kepada Rasul ke atas apa mereka yang nak cerita. Lagu tu. Jadi bila sebut barang yang maka tabligh yang kita nak bicara ni adalah menyampaikan, yakni barang hak disuruh untuk menyampaikannya. Bila Allah Ta'ala perintah kepada Nabi untuk sampaikan barang tersebut, untuk sampaikan ayat tersebut ataupun untuk menyampaikan perintah tersebut, maka Nabi akan pergi sampai. Ada pun barang perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala kepada Nabi untuk sampai, maka Nabi tidak akan menyampaikannya. Lagu tu. Kalau barang yang Allah Ta'ala suruh, perkara yang Allah Ta'ala tak suruh untuk Nabi sampaikannya, ataupun barang tersebut Allah Ta'ala perintah pada Nabi hanya untuk diri Nabi, Allah Ta'ala tak perintah, bahkan Allah Ta'ala larang untuk dia sampaikan kepada orang lain, maka Nabi tidak akan menyampaikan perkara tersebut. Kalau perkara tersebut diberi pilih kepada Rasul, sama ada nak menyampaikannya ataupun nak menyembunyikannya, maka hak Rasul. Sama ada nak menyampaikannya ataupun tidak menyampaikannya. Lagu tu. Tu. Jadi
Hak kata wajib tu, wajib Rasul bersifat dengan tabligh tu hak mana? Yakni menyampaikan barang yang disuruh. Tu barang yang disuruh. Yakni perkara yang disuruh. Sama ada perkara tersebut daripada ilmu, daripada kisah-kisah. Ikutlah. Barang yang disuruh mereka itu utusan Allah dengan persampai. Tu. Persampai tu, persampai di sini enggak makna menyampaikanlah. Dengan persampai, yakni dengan persampai. Persampaikan dia. Persampaikan dia barang tadi tu. Dia barang tadi tu sampai tu mana? Kepada ni takluk pada kata menyampaikan. Takluk pada kata menyampaikannya. Menyampaikan tu kepada makhluk. Nok di sisi nok bila sebut makhluk ni, hak noknya dengan kata makhluk ni adalah jin dan juga manusia lah tu. Tu sebab hak mukallaf ni jin dengan manusia je. Jin dengan manusia je mukallaf. Hak terkait dengan hukum. Orang gila ke? Orang gila walaupun dia manusia tapi tak terkait dengan hukum lah. Gitu. Hak tu hak dulu dah kita bicara tentang apa nama tu? Mukallaf. Kita bicara dulu tentang mukallaf. Jadi hak nak kata manusia, makhluk di sini dengan makna jin dan juga manusia. Tu. Manusia jadi mukallaf bila? Ketika dia sampai umur. Sampai umur. Sama ada sampai umur tu dengan baligh, sampai umur tu dengan apa? Dengan keluar mani ataupun haid bagi wanita, ataupun cukup umur dia ketika umur 15 tahun lagu tu. Kalau jin beza pula. Jin dia beza sikit. Mukallaf dia yakni bila lahir keluar daripada perut mak tu terus dikira mukallaf. Itu jin. Gitu. Habis. Daripada hukum ni bayang ni. Bayang pada kata perkara ataupun barang tadi tu. Barang tu daripada mana? Barang tu jenis apa? Contoh barang-barang tu ke apa? Yakni daripada hukum-hukum dan ilmu-ilmu dan lainnya. Lain lagi lah. Lain daripada hukum dan ilmu. Mana? Doa ke, kisah ke, sirah ke, sejarah ke. Tu masuk situ habis. Dan menyatakan dia barang baginya, bagi makhluk. Dan yang atah pada kata tu atah pada kata menyampaikan. Menyampaikan hak dulu tu. Hak ni. Kira atas situ kau kena baca mula lah. Ertinya, erti tabligh tu menyatakan dia barang baginya, bagi makhluk. Yakni jin dan juga manusia. Bila apa? Bila kita kata menyampaikan barang yang disuruh, maka menyata, yakni menjelas, menerang ia Rasul akan barang, akan perkara tadi tu, baginya, bagi makhluk. Tu menyata tu, takluk pada kata menyata. Menyata tu dengan terang. Maka tiap-tiap perkara yang Allah Ta'ala perintah kepada Nabi untuk persampaikan perkara tersebut, maka mesti, bahkan wajib pada akal kita bahawa Nabi itu akan sampaikannya dengan jelas, dengan terang, dengan nyata. Itu maksud terang, yakni jelas, terang, nyata. Faham ni? Bahkan tidak ada pun perkara yang akan disembunyikan oleh Nabi. Bila Allah Ta'ala perintah untuk Nabi sampai, maka Nabi akan sampai betul-betul. Dengan jelas dia akan sampai. Tak ada tersembunyi. Tak ada perkara yang dia akan sembunyi. Kalau barang tersebut, barang yang diperintah lah. Habis. Putih itu. Titik itu. Ada kalanya menerang tu. Ada kalanya barang. Ada kalanya menerang lah. Domainnya tu balik kata menerang. Mana? Ataupun balik pada kata menyata tu. Boleh ke? Ataupun balik pada menerang ke? Boleh ke? Tu. Kita balik domain pada menyata lah. Tu ada kalanya menyata tu. Menyata oleh Nabi tu. Dengan perkataan, yakni menyata dengan perkataan. Ada perkara yang disampaikan oleh Rasul dengan perkataan.
Dan ada kalanya barang ataupun perkara tadi tu disampaikan oleh Nabi dengan perbuatan. Tu disampaikan oleh Nabi dengan perbuatan. Nabi tak royak di lafaz di mulut, tapi Nabi buat. Dan ada kalanya dengan sendiri. Tu. Tu. Menyata dengan sendiri. Yang ni dengan kehendak hati dia, termasuk sendiri. Gitu. Ada kalanya dengan sendiri dan ada kalanya menyata tu dengan sendiri, yang ni ikut kehendak hati dia. Buat gitu dobit dia. Dobit gitu. Habis putih tu. Dan ada kalanya atah pada kata ada kalanya dengan perkataan atas itu. Dan ada kalanya dengan wasitah. Apa wasitah? Yakni dengan perantaraan. Tu maksud wasitah. Dengan perantaraan. Dan ada kalanya menyata tu. Menyata dengan wasitah, yakni dengan perantaraan. Tu. Perantaraan lagu mana? Yakni Nabi suruh para sahabat ke pergi sampaikan pada orang lain. Tu. Sebab apa tu? Supaya dapat mengikut titah. Dapat mengikut titah dan menjunjungkan dia titah. Titah di sini dengan makna perintah daripada Allah Taala tu lah. Bila Allah Taala kata, Nabi Muhammad, mu tolong pergi sampaikan perkara ni, maka Nabi Muhammad akan pergi sampai. Sama ada pergi sampai tu dengan sendirinya. Tu. Pergi sampai tu dengan sendirinya. Dobit tadi salah lah. Ada kalanya pun ni atah pada kata, ada kalanya dengan perkataan atas itu. Ada kalanya perkataan, ada kalanya menyata tu dengan sendiri. Yakni Nabi tak minta tolong siapa-siapa untuk pergi sampai. Nabi pergi sendiri, pergi dakwah, pergi sampaikan hukum Tuhan gitu. Dan ada kalanya dengan wasitah. Tu baru betul. Dan ni bukan atah atas ni. Dan ni atah pada kata dengan sendiri. Tu. Tengok. Kalau atah atas tu jadi pelik. Dia kena atah sini. Dan ada kalanya dengan wasitah ni, dia kena atah pada kata ada kalanya dengan sendiri. Atah sini. Kalau atah pergi atah atas ni salah. Dia kena atah sini. Baru comel. Ada kalanya Nabi tu pergi sampai sendiri. Sampai sendiri lah ke mana? Yakni Nabi pergi sendiri berdakwah tanpa minta tolong pada siapa-siapa. Dan ada kalanya dengan wasitah, yakni dengan perantaraan. Apa maksud perantaraan di sini? Yakni Nabi minta tolong sahabat lain ke untuk sampaikan dakwah. Lagu tu. Tu. Sebab apa tu guna wasitah tu? Supaya ni elak pada kata dengan wasitah tu. Elak situ. Jaga molek domain tu. Jaga molek obit-obit dia tu. Dan yang atah pada kata dengan sendiri. Jaga molek, jangan tukar. Tukar je salah habis. Tu. Sebab tu kena mengaji kitab ni. Kita pun semabun dah dia tu. Kita pergi atas tu. Bila atas tu tak comel lah. Dan ada kalanya menyata tu dengan wasitah, yakni dengan perantaraan Nabi minta tolong siapa-siapa sahabat ke untuk pergi sampaikan hukum Tuhan, pergi sampaikan Islam. Tu. Sebab apa guna wasitah tu? Supaya ni elak pada kata dengan wasitah. Sebab apa guna wasitah tu? Nabi guna wasitah tu supaya dapat mengikut titah. Dapat mengikut titah, yakni suruhan ataupun perintah lagu tu. Dan menjunjungkan dia titah atau pada kata mengikut atas itu. Bila atas itu kok bacakan lagi ya. Sebab apa pergi guna wasitah tu? Supaya dapat menjunjungkan dia titah. Tu. Menjunjungkan dia titah, yakni dia perintah suruhan tadi tu, suruhan Tuhan tadi tu. Habis tu. Tu guna wasitah tu supaya dapat mengikut titah, yakni rata-rata dapat mengikut akan perintah Tuhan dan menjunjung, ya, dengan makna melaksanakan. Menjunjung di sini dengan makna melaksanakan dia titah, ya, dia perintah Tuhan tu. Tu habis putih situ. Adapun barang yang dilarang, tu. Comel pada yang cakap ni. Kalau tak ngaji kitab Faridah pun tak sebut. Rasanya dalam kitab Faridah pun tak sebut. Tu. Adapun barang yang dilarangkan mereka itu utusan Allah Ta'ala tu. Orang yang Allah Ta'ala lantik mereka tu jadi Nabi tu. Barang yang dilarang tu, larang
daripada takluk pada kata dilarang tu. Dilarang daripada menyata, yakni menjelas, menerangkan kepada seseorang. Kalau perkara tersebut, tu adapun barang yakni perkara-perkara yang dilarang mereka itu segala utusan Allah Ta'ala tu, segala yang Allah Ta'ala lantik sebagai Rasul tu, daripada menyata, yakni dilarang tu daripada menyata, menjelas, menerang kepada seseorang. Kalau barang tersebut ataupun perkara tersebut Allah Ta'ala larang kepada para Nabi tidak menyebarkan ataupun tidak menerangkan, tidak menyatakan ataupun tidak mengkhabarkan perkara tersebut, maka tiada harus bagi mereka itu, tiada harus dengan makna mustahil gitu. Tiada harus, yakni mustahil bagi mereka itu segala utusan Allah Ta'ala tu menyatakan dia barang. Kalau barang tersebut barang hak Allah Ta'ala larang untuk mereka sampai, maka nescaya mereka tidak akan menyampaikannya. Wajib mereka sembunyi gitu. Wajib mereka sembunyi, mustahil mereka menyampaikannya. Lagu tu. Kalau barang tu barang yang Allah Ta'ala suruh untuk sampai, maka wajib mereka tu menyampaikan barang tersebut, mustahil mereka itu menyembunyikan barang tersebut. Lagu tu. Kalau barang tu barang yang dilarang, maka mesti ataupun wajib mereka menyembunyikan perkara tersebut. Tu. Dan mustahil Nabi cerita kat orang. Lagu tu maksud dia. Habis. Jadi bila kata Rasulullah menyampaikannya, sifat wajib bagi Nabi menyampaikannya. Menyampaikan apa? Maka ada perinci yang 3. Mana? Yakni perkara hak disuruh untuk sampai, yang kedua perkara yang dilarang untuk menyampai, dan yang ketiga perkara yang dibiarkan ataupun perkara yang diberi pilih kepada Rasul untuk menyampaikannya ataupun tidak menyampaikannya. Lagi tu. Maka tidak dapat maka tidak dapat mengetahuikan dia barang bila barang tersebut ataupun perkara tersebut Nabi tidak cerita kepada kita. Maka tidak dapat mengetahui, tak dapat kita tahulah perkara tersebut. Perkara yang Allah yang Nabi tak sampai kepada kita. Tak tahulah benda perkara tu. Ni hak kita tahu ni sebab apa? Sebab Nabi dia royak pada kita. Dah, kalau benda hak Nabi tak royak tu gapo? Benda yang Allah Ta'ala larang kata Nabi untuk royak tu gapo? Tu. Gapo benda hak Tuhan larang kat atas Nabi untuk royak tu? Tak tahulah. Moga Nabi tak royak. Tu. Maka tidak dapat mengetahuikan dia barang tu. Tu. Tak dapat mengetahui tu seseorang. Ada dobik ni. Gapo tulis aku tak faham. Tu. Seseorang tu tidak dapat mengetahuikan dia barang tu, yakni oleh seseorang. Oleh seseorang. Tak dapatlah seorang tu mengetahui. Moga Nabi tak cerita. Habis. Maka tiada harus bagi mereka itu. Mereka itu mana pula? Salah nak baca ni. Bawah ni dah. Mengetahuan, maka tidak dapat mengetahuikan dia barang oleh seseorang daripada umat, yakni umat pengikut-pengikut Nabi ni lah. Tu. Habis. Maka tidak ada makna. Maka tidak ada makna, yakni tidak ada faedah bagi pertanyaan seseorang kita. Tak ada faedah kalau kita tanya lagu mana? Apa ia? Tu. Apa ia barang? Barang hak dilarang daripada Nabi daripada menyampaikannya tu. Moga Nabi tak sampai. Bila perkara tersebut Nabi tidak menyampaikannya. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala larang kat atas Nabi untuk sampaikan perkara tersebut. Maka nescaya Nabi akan menyembunyikan barang tersebut. Mustahil kat atas Nabi itu menyampaikan barang tersebut. Baik. Bila gitu tak, bila Nabi menyembunyikan barang yang Allah Ta'ala perintah kat atas mereka untuk menyembunyi, maka mereka akan sembunyi. Maka tu tak tahulah bagai apa hak Nabi sembunyi kat atas kita tu. Hak Tuhan perintah pada Nabi untuk menyembunyikan tu, hak tak tahulah apa dia. Tu. Dan juga tak boleh tanyalah benda barang hak disembunyikan daripada kita tu. Tak boleh nak tanya. Faham ni? Habis. Dan ada pun jadi wawul isti'naf lah ni. Dan ni jadi wawul isti'naf.
Ada pun barang yang diberi pilih kepada mereka itu Rasul. Barang perkara yang diberi pilih. Tu diberi pilih kepada mereka itu Rasul. Beri pilih lagu mana? Antara yakni sama ada menyampai atau menyembunyi. Barang hak Tuhan perintah, Tuhan beri pilih pada Nabi. Sama ada nak menyampaikan ataupun tidak menyampaikan barang tersebut. Lagu mana? Maka harus bagi mereka itu utusan Allah Ta'ala tu menyata bagi siapa-siapa yang ia rasul, ia utusan tadi tu suka. Suka dengan mana nak ataupun ingin ataupun kehendak. Kalau barang tersebut Allah Ta'ala beri pilih pada Nabi sama ada nak menyampaikannya ataupun tidak menyampaikannya, maka harus kata Nabi sama ada nak menyampaikan barang tersebut ataupun tidak menyampaikan barang tersebut. Ataupun Nabi ni boleh dicerita pada sahabat-sahabat mana yang dia nak, dan dia pergi sembunyi pada sahabat-sahabat mana yang dia tak mahu cerita. Dan dia ayat dah ni, dan menyembunyikan yang atas dia kata atas mana ni, menyatakan bagi siapa-siapa yang ia suka. Atas pada kata suka lah. Bila atas itu macam mula lah. Maka harus bagi mereka itu segala utusan Allah Ta'ala tu menyata bagi siapa-siapa. Bukan atas ini. Atas pada kata menyata. Atas itu. Maka harus bagi mereka itu segala utusan tu menyembunyikan dia mana? dia tu. Dia barang tu. Menyembunyikan, merahsiakan daripada yang lain. Tu Nabi kadang-kadang dia ada cerita pada sahabat ni yang benda-benda tu, pada sahabat lain tak cerita. Contohnya apa? Contohnya musyrik lah, orang-orang apa ni, orang-orang munafik. Orang-orang munafik ni, Rasulullah ni dia cerita kat seorang sahabat ya. Nama sahabat tu Sayyidina Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah bin Yaman, Al-Yamani. Bukan Ustaz Muhaizat Al-Yamani ni. Sayyidina Huzaifah Al-Yaman, Ibnul Yaman. Tu. Jadi Sayyidina Huzaifah ni antara sahabat Nabi hak Nabi cerita pada dia. Siapa-siapa munafik di Mekah tu. Di Madinah tu. Nabi cerita kat dia dan Nabi tak cerita kat sahabat-sahabat lain. Tu. Sebab tu Sayyidina Umar dia akan tengok dulu Huzaifah ada tak? Tanya nak sembahyang jenazah ni Huzaifah ada tak? Kalau Huzaifah tak ada, Sayyidina Umar tak akan sembahyang. Sebab apa? Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar tahu, kalau Huzaifah tak sembahyang jenazah tu, maknanya jenazah tu bukan orang Islam, orang munafik. Tu. Habis. Tu. Maka harus bagi mereka itu menyata. Okey. Habis itu dah. Dan menyembunyikan daripada yang lain. Habis. Maka nyata daripada ini. Ini mana? Ini huraian yang dibuat oleh pada ni. Tu. Huraian mana? Tu. Huraian yang dibuat ni lah. Faham ni? Maka nyata daripada ini huraian tu. Bahawa sebarang yakni perkara yang diwahyukan dia barang dia perkara tadi tu 3 bagai. Ada 3 jenis, ada 3 bagai, ada 3 macam. Mana? Seperti yang tersebut. Seperti yang tersebut lah. Mana? Yakni kalau barang tu barang yang disuruh untuk sampai, maka Nabi wajib menyampaikan barang tersebut. Mustahil atas mereka itu menyembunyikan. Kalau barang tersebut dilarang ke atas Nabi untuk menyampaikannya, maka mustahil Nabi menyampaikannya, wajib Nabi menyembunyikannya. Lagu tu. Kalau barang tu barang yang diberi pilih kepada Nabi itu sama ada nak menyampaikan barang tersebut ataupun nak menyembunyikan barang tersebut, maka harus atas Nabi itu pilih sama ada nak menyampaikan ataupun tidak menyampaikannya, ataupun pilih kepada siapa-siapa yang dia nak cerita dan siapa-siapa yang dia tak mahu cerita. Lagu tu. Habis itu. Mustahil lawannya lawan tabligh. Mustahil nak dengan mana istihalah, ataupun kita takdim mubtada muakhar, khabar muqaddam. Boleh ke?
Bermula lawannya itu mustahil. Mana lawannya tu? Lawan tablih tu mana? Menyembunyi. Menyembunyikan. Tu kan dia tak lewat dah. Menyembunyikan. Yang ni gi susu. Tu susu. Dia. Menyembunyikan barang yang disuruh dengan menyampainya barang. Jadi mustahil lah kalau barang tersebut Tuhan perintah untuk menyampaikannya, lepas Nabi tak pergi sampaikan barang tersebut ataupun perkara tersebut. Maka mustahil, tentu tidak barang tersebut tak akan berlaku benda-benda tu. Faham ni? Bila Tuhan perintah, maka Nabi akan perintah juga dengan jelas, dengan terang. Habis. Dan menyusuk, atas pada kata menyembunyi, atas tafsir lah tu. Menyusuk dengan menyembunyi tu sama je. Cumanya menyusuk ni lek bahasa Fatani tu. Susuk. Kalau lek Terengganu kot susuk. Susuk bukan orang jadi comel tu. Susuk ni menyembunyi lah. Sorok kalau bahasa KL Lumpur kita kat sorok. Sorok. Ataupun simpan. Boleh tak? Habis. Sebab apa mustahil tu? Kerana ni ilat pada kata mustahil. Sebab apa mustahil Nabi pergi susuk, pergi simpang ataupun pergi menyembunyi barang yang disuruh untuk disampaikannya tu? Sebab apa mustahil tu? Kerana jikalau menyembunyikan dia barang dia perkara tu, yakni menyembunyikan oleh Nabi lah, dan menyusukkan dia, dan menyusukkan yakni dan menyorokkan lah gitu oleh Nabi sesuatu daripadanya barang. Kalau Nabi, bila Tuhan perintah pada Nabi tu untuk menyampaikan barang tersebut, lepas Nabi pergi susuk, Nabi pergi tidak menyampaikan barang tersebut, jawabnya nescaya. Ni jawab pada kata jikalau. Nescaya tersembunyi atas kita. Kalau Nabi pergi susuk barang-barang Tuhan suruh Tuhan suruh kat atas Nabi untuk sampai, kalau gitu kak, maka tersembunyi atas kita. Yang ni kita tak tahulah perkara tersebut. Tuhan perintah pada Nabi, Nabi perintah pada umatmu supaya semayang. Tiba-tiba Nabi pergi diam, tak beri perintah untuk semayang. Kalau kita kat sembunyi lah atas kita, mana tak tahu kita kata semayang tu wajib. Kita tahu kata semayang ni wajib sebab apa? Sebab Nabi royak aqimis solah. Mana ni? Dirikan olehmu akan semayang. Tu Nabi royak. Sebab tu kita tahu kata semayang ni wajib. Puasa ni wajib sebab apa? Sebab Nabi royak. Tu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Nabi sampaikan Quran kan? Tu. Kita tahu kata apa puasa tu wajib dengan ijma' ulama sebab apa? Sebab Nabi royak pada kita. Tu. Sebab apa Nabi royak? Sebab Allah Taala suruh Nabi royak. Tiba-tiba kalau Nabi pergi susuk perkara tersebut, maka tersembunyilah atas kita. Kita tak tahulah kata puasa tu wajib. Habis. Maka betapalah yakni macam manalah kata gitulah. Betapalah yakni macam manalah dapat mengikut kita, kita dapat ikut akan mereka itu rasul-rasul, yakni segala utusan Allah Taala tu. Ikut tu, mengikut tu pada suruhan dan tegahannya ya Allah. Tu. Kalau Nabi pergi susuk barang-barang tu, Nabi pergi menyembunyikan barang yang Allah Ta'ala suruh pada Rasul untuk menyampaikannya, maka macam manalah kita nak ikut Nabi-Nabi ni, nak ikut utusan-utusan Allah ni, ikut pada suruhan dan juga tegahan dia. Dan moga Nabi pergi susuk. Dan zina kita tahu sebab apa haram. Sebab Nabi royak wala taqrabu zina ni. Dalam hadis pun ada Nabi royak kan. Tu kita tahu kata zina tu haram sebab Nabi royak. Tiba-tiba Nabi tak royak. Tak tahu macam mana lah kita nak ikut pada tegahan tu. Benda-benda yang Allah Ta'ala tegah, macam mana kita nak tahu? Ni, macam mana kita nak kawal diri kita daripada nak buat perkara tegahan tersebut kalau Nabi tak royak? Dan tegahan dan larangan atau tafsir atau pada kata tegahan tu, atau tafsir tu dipanggil, dan larangannya Allah habis. Tu kitab ni penat juga kalau baca ni. Maka sia-sialah bangkitkan pesuruh. Kalau Nabi pergi susuk, Nabi pergi menyembunyikan barang hak disuruh untuk menyampaikannya tu, maka sia-sialah dibangkitkan pesuruh. Sia-sialah bangkit Nabi tu. Macam tak ada guna lah dibangkit Nabi tu. Seolah-olah bodoh bila Allah Ta'ala lagi bangkit Nabi. Ni seolah-olah. Jangan kita tengok lagu tu. Sebab apa jikalau ni kan dikata dah fardu takdir. Ni fardu takdir, buat agak. Bukan betul-betul dak. Buat agak. Kalau Nabi tu pergi susuk,
ataupun pergi menyembunyikan barang yang Allah Ta'ala perintah untuk menyampaikannya, maka sia-sialah dia bangkit pesuruh tu. Sia-sia macam tak ada guna lah. Habis. Erti sia-sia tu. Sia-sia bangkit Rasul tu. Apa maksud dia? Tu yang ni luputlah hikmah dibangkit, lumpuklah hikmah dibangkit yang dilantikkan dia kan Rasul, dia pesuruh, dia utusan itu jadi pesuruh. Sia-sia lah. Tak ada hikmah lah dibangkitkan Nabi tu jadi Rasul. Dan iaitu mana? Sia-sia tu mustahil. Sia-sia tu jadi mustahil lah. Sebab apa mustahil? Kerana melazimkan jahil yang membangkitkan, yakni Allah. Seolah-olah Allah ni jahil lah membangkitkan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bangkit Nabi ni tujuannya untuk menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu. Tiba-tiba Nabi pergi sembunyi. Tu maka sia-sia lah dibangkitkan Nabi ni. Seolah-olah Tuhan ni jadi bodoh, jadi jahil lah pula pergi bangkitkan Nabi. Baik ni. Habis. Inilah dalil, yakni perkara yang menunjuk di atas wujub ataupun di atas mesti. Wujud dengan makna mesti. Tabligh, yakni mesti menyampaikan Nabi tu akan barang yang disuruh untuk sampailah, gitu kait. Dan istihalah lawannya atau dia kata wujub. Dan inilah dalil istihalah, yakni tentu tidak lawan tabligh. Mana? Yakni menyembunyikan barang hak disuruh untuk menyampaikannya, hak tu mustahil. Habis berarti situ. Yang keempat fatanah. Tu masuk sifat yang keempat dah. Yang keempat ini bermula sifat yang keempat yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta i'tiqad dalam hati tu mana? Ialah fatanah, khabar duk situ. Habis. Erti fatanah tu, fatanah ni bahasa Arab, ke bahasa Melayu apa makna? Cerdik, bijak sana. Tu. Ni nak menandakan kata makna fatanah tu makna yang mubalaghah. Ni makna yang mubalaghah. Apa mubalaghah? Yakni makna yang bersangatan. Penguat gitu. Cerdik, bijak sana, bukan bijak sini, bijak sana. Ni bijak lek sana. Tu. Maksudnya apa bijak sana? Yakni bijak sungguh-sungguh. Tu. Apa maksud bijak sana tu, cerdik tu? Iaitu bijak sana tu. Tajam akal. Tajam akal. Apa maksud tajam akal? Yang ni cepat Nabi tu fikir. Tu. Pintar. Ni cepat Nabi buat keputusan fikiran dia. Dan luas fikiran. Masa ngaji dulu, kata Tok Guru, la'ala sawabnya bukan luas, tapi lurus. Lurus, bukan luas. La'ala sawabnya gitulah. Dan lurus fikiran, yakni betul fikiran Nabi gitu. Kata nak kata luas fikiran pun betul juga, boleh juga. Tapi dari segi ibaratnya lah, dari segi ibarat bukan luas, yakni lurus buat gitu. Tapi kalau nak pakai luas pun betul juga, tapi salah dari segi ibarat lah. Sebab pada ayat tulis lurus bukan luas ni. Tu. Kalau pakai luas pun tak salah makna ya. Tu. Kalau pakai luas maknanya nak menerangkan tajam akal tu. Dan sangat terjaga kira-kira. Apa maksud terjaga kira-kira ni? Maksud terjaga kira-kira ni, Nabi ni sentiasa buat kira-kira. Tu gitu. Sentiasa Nabi ni berfikir. Boleh apa itu? Itu maksud terjaga kira-kira. Sentiasa dia terfikir. Tak lambat sikit pun dia fikir. Habis. Bukan lembak gitu. Nabi ni mesti cerdik. Sebab supaya apa? Supaya dapat Nabi ni mematahkan hujah pihak lawan. Gitu. Supaya Nabi ni dapat mematahkan hujah debat pihak lawan. Habis. Terjaga kira-kira tu sebagai jaga ni maf'ul mutlaq maf'ul mutlaq ni sebagai jaga yang sekira-kira kuasa ia mana ni, ia pesuruh, ia Nabi tu kuasa, tak boleh kata kuasa, atas menghentikan apa menghentikan, yakni mematahkan ataupun mengalahkan bantahan yakni hujah. Bantahan yakni hujah. Hujah-hujah, bantahan-bantahan lawan. Yakni pihak lawan. Tu.
jaga tu sebagai jaga yang sekira-kira Allah, alhamdulillah. Tu sekira-kira kuasa ia nabi, ia utusan tu, kuasa atas menghentikan, yakni atas mematahkan, atas mengalahkan bantahan, yakni hujah lawan, yakni pihak lawan. Lagu tu. Tu dengar ada sifat ni lah, Nabi mampu mematahkan hujah, mengalahkan hujah pihak lawan daripada kafir-kafir tu. Habis. Pihak lawan mana? Yang membantahi, yang sifat bagi lawan. Sifat bagi lawan tu, pihak lawan tu. Pihak lawan mana? Yang membantahikan dia Nabi, dia utusan tu. Tu. Dapat Nabi ni dapat mematahkan hujah pihak lawan dia yang membantahi hujah dia tu lah, dan mematikan atau pada kata menghentikan atas itu. Tu sekira-kira kuasa atas mematikan cakapannya lawan-lawan tu. Lawan, yakni pihak lawan tu lah. Mampu Nabi kita ni, yakni segala Nabi lah, mematikan cakapan, yakni mematikan. Apa maksud memati? Yakni mengalahkan, atau mentenggelamkan ni. Tu cakapannya nyelawan, yakni hujahnya nyelawan, lagu tu. Dan tuturannya nyelawan, atau pada kata cakapan atau tafsir tu sama je. Cakapan dengan tuturan tu sama je. Habis. Dengan jalan yang terang. Dengan ni takluk pada kata menghentikan dan juga mematikan. Takluk dua-dua. Dia panggil takluk tanazuk tu. Tu. Menghentikan tadi tu, dan juga mematikan tu dengan jalan yang terang. Dengan jalan yang terang di sisi empunya akal, yakni di sisi orang yang berakal. Empunya akal, yakni di sisi orang yang ada akal, lagu tu. Dan nampak baginya bagi pihak lawan tu. Atah pada kata terang. Dan ni atah pada kata terang. Bila atah situ kok kena baca mula lah. Tu sekira-kira kuasa ia Nabi atas menghentikan bantahan lawan dan yang membantahikan dia, dan mematikan cakapannya dan tuturannya dengan jalan yang nampak baginya bagi lawan, bagi pihak lawan tu. Habis berarti tu. Habis. Adapun ingkar setengah-setengah daripada kafir. Tu. Dan yakni hal keadaan ingkar tu, dan jadi hal. Adapun ingkar setengah-setengah daripada kafir tu, hal keadaan ingkar tu ketiadaan mengikut nyonya kafir. Ketiadaan mengikut nyonya kafir. Ketiadaan mengikut nyonya kafir itu, maka iaitu semata-mata sombongnya kafir jua. Orang kafir bukan dia tak tahu kata Nabi ni orang yang cerdik, Nabi ni diutusan Allah. Tapi apa dia tak mau beriman pada Nabi? Kerana semata-mata sombong. Tu pertanyaan jawab dah. Habis tu berarti mustahil lawannya lawan fatanah tu. Mustahil lawannya lawan fatanah, yakni istihalah lawannya lawan fatanah mana? Iaitu bodoh. Jangan baca Buddha. Kalau baca Buddha kejut orang India. Apa pula agama aku masuk sini ni? Buddha ni bodoh. Bukan Buddha. Ada juga setengah-setengah buku terjemahan ditulis Buddha. Bodoh, bukan Buddha. Ditulis bodoh. Lihat bahasa Patong ni bodoh, baca gitu. Kalau bahasa KL Lumpur kok bodoh. Gitu lah. Mustahil, yakni istihalah tentu tidak lawan bagi fatanah tu. Mana lawan bagi fatanah, yang ada lawan bagi cerdik bijaksana tu mana? Iaitu lawan fatanah, lawan cerdik, lawan bijaksana tadi tu bodoh. Tu bodoh. Sebab apa mustahil tu?
Ilat pada kata mustahil kerana membawa lah bodoh itu kepada ketiadaan apa tu? Memitas tu. Maka sebab apa mustahil Nabi tu bodoh? Kerana membawa lah bodoh itu kepada ketiadaan memitaskan. Apa maksud memitaskan? Yakni mematikan lah ataupun memotong ataupun apa? Benda lagi boleh kat bawah. Mematahkan boleh kat bawah gitu. Tu. Memitaskan, memotongkan, putaran, memotongkan, memitaskan, mana dah? Memitaskan, yakni memotongkan, putaran, yakni belit-belitan lawannya, yakni pihak lawan. Biasalah, bila dua orang yang berhujah ni, seorang tu akan jadi spring lah ni. Dia pusing waktu lah, pusing, sampai pening. Jadi Nabi ni seorang yang bijak untuk mematahkan putaran ataupun belikan tersebut. Habis. Maka mati cakapannya nyo kafir tadi tu. Ataupun nyo lawang tadi tu. Maka matilah cakapannya nyo lawang tu. Tu. Habis. Maka berpaling orang yang membantahi itu daripada seruannya Nabi. Tu. Habis. Maka berpaling. Yakni tidak mengikut orang yang membantahi itu. Yakni orang yang membantahi itu, orang membantahi akan Nabi itu daripada seruannya Nabi. Ataupun nyonya Rasul. Habis. Maka luputlah hikmah tabligh. Kalau Nabi tu bodoh, maka luputlah hikmah tabligh. Iaitu mengikut umat dan menjunjungkan titah. Mengikut umat dan menjunjungkan titah. Habis. Maka sia-sialah membangkitkannya Nabi. Kalau Nabi bodoh, maka sia-sialah dia bangkit Nabi tu. Bangkit jadi Rasul, jadi sia-sialah. Dan iaitu sia-sia membangkit jadi Rasul tu mustahil, yakni tentu tidak. Yakni perkara yang tentu tidak. Maka mustahil juga barang yang membawa kepada sia-sia tu. Mana? Barang yang membawa kepada sia-sia, iaitu bodoh. Habis. Dan sabit lawan bagi bodoh tu. Mana lawan bagi bodoh? Iaitu cerdik bijaksana. Sabit lah. Bila kita kata tentu tidak Nabi tu bodoh, Nabi tu maka sabitlah lawan dia. Mana cerdik? Inilah dalil wujub, yakni inilah dalil, yakni perkara yang menunjuk di atas wujub, yakni mesti fatanah, yakni cerdik bijaksana ke atas mereka itu Rasul. Dan istihalah lawannya, yakni dan atau pada kata wujub. Dan inilah dalil di atas istihalah, yakni tentu tidak, lawannya lawan fatanah tu, yakni lawan cerdik bijaksana tu. Tu habis. Dan satu perkara yang harus habis berarti situ. Dan satu perkara yang harus, dan ini jadi wawul isti'naf. Mula ayat baru. Bermula satu perkara yang harus atas pesuruh-pesuruh itu. Tu. Satu jua. Perkara harus ke atas Rasul tu satu jua. Mana? Iaitu satu perkara yang harus atas Rasul tu. Harus bukan dengan makna hukum taklifiyah tu. Dengan makna Nabi buat tak apa, tak mau buat tak apa, bukan lagu tu. Harus di sini dengan maksud bersepakai, yakni bersifat ataupun berkelakuan lah, iaitu berkelakuan mereka itu, yakni segala Nabi dengan sifat-sifat manusia. Tu. Jadi Nabi ni pun memang bersifat dengan sifat-sifat manusia. Dia bukan bersifat dengan sifat-sifat malaikat.
dia bersifat-sifat dengan manusia juga, bersifat dengan sifat-sifat manusia juga. Mana misal contoh, makan, minum, tidur, beristeri. Itu sifat-sifat bagi manusia biasa. Nabi pun ada juga sifat tu. Tapi bersifat dengan sifat-sifat manusia tu yang tiada mencederakan martabat. Tu yang tiada mencedera. Yang tiada membawa rosak. Membawa rosak martabat keadaan mereka itu segala utusan Allah Ta'ala tu. Jadi Nabi ni dia bersifat dengan segala sifat-sifat manusia, tapi sifat manusia tu yang tidak mencederakan martabat mereka sebagai Nabi lah. Tak ni. Tu yang tidak mencederakan martabat mereka sebagai Nabi. Mana sifat-sifat manusia yang mencederakan martabat Nabi tu? Misal contoh Nabi pada sifat deki. Ni Nabi pada sifat deki. Tak ada. Sebab apa? Walaupun sifat tu sifat bagi manusia. Deki ni memang sifat bagi manusia kan? Sifat bagi manusia, tetapi mustahil lah atas Nabi. Baik ni. Sebab apa? Kalau Nabi pun gitu, maka merosakkan martabat mereka sebagai Nabi. Tu mencederakan martabat keadaan mereka itu mana? Badal pada kata mereka itu utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Tu. Kalau dalam kitab-kitab Arab kau apa? Sifat yang harus bagi manusia, bagi rasul ni. A'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim. Gitulah. A'radul basyariyah bersifat dengan sifat-sifat manusia. Allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim. Yang adalah sifat manusia tu tidak mengurangi martabat mereka tu sebagai seorang nabi. Habis itu. Itu sifat yang harus atas rasul. Dan tiada mengurangkan apa pada kata mencederakan martabat keadaan tu atas itu. Tu bersepakat yakni berkelakuan mereka itu segala utusan Allah Ta'ala tu dengan sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia mana? Yang tiada, yang ni naat bagi lafaz sifat lah, yang tiada mengurangkan pangkat yakni kedudukan. Pangkat yakni kedudukan mereka itu segala pesuruh yang maha tinggi. Yakni pangkat tu mana? Pangkat mana? Pangkat mereka itu rasul tu yang maha tinggi. Yang sifat bagi pangkat lah, naat bagi pangkat. Pangkat mana? Pangkat yang maha tinggi. Mana misal contoh sifat-sifat manusia yang tidak mencederakan martabat tu dan juga tidak mengurangkan martabat mereka sebagai nabi? Mana? Seperti makan. Seperti makan. Jadi makan yang sedikit lah. Ni kalau makan dalam keadaan melatok, tu bukan nabi dah tu. Dan minum, tu manusia biasa minum tak? Minum. Nabi pun minum tak? Minum. Nabi minum. Dan sakit, yang ni sakit yang ringan gitu. Dan sakit yang ni sakit yang ringan. Nabi ni mustahil atas mereka tu sakit-sakit berat. Mustahil atas Nabi tu sakit-sakit berat. Misal contoh sakit berat lah ke mana? Tubik nanoh lah, gitu. Sakit berat yang sehingga manusia ni takut pada dia atau merasa jijik pada dia. Awak dobik sikit gitu. Dan sakit-sakit tu, awak dobik sikit pada kata sakit tu. Sebab apa? Kisah ni masyhur. Sebab tu saya suruh dobik tu. Sebab benda ni masyhur juga di tanah Melayu kita. Kisah palsu yang masyhur. Mana? Kayak kita sebut. Kita weki dulu, dobik dulu. Sakit dan sakit. Yakni sakit bagi Nabi itu sakit yang sedikit bagi tu. Sakit yang sedikit. Mustahil atas Nabi tu. Mustahil atas Nabi sakit yang berat. Yang manusia jijik dengan sakit tersebut. Misal contoh apa? Yakni seperti keluar nanoh, keluar ulat tu. Kisah masyhur mana? Kisah Nabi Nabi Ayub alaihi salam. Kisah Nabi Ayub kok teruklah kalau kita di tanah Melayu ni. Nabi Ayub ni siapa? Apa? Tubik ulat daripada daging dia dah keluar nanoh, subhanallah. Tu bukan kisah betul tu. Ni. Tu kisah palsu. Saya ada tulis dah sekali dalam IG. Berkaitan dengan kisah Nabi Ayub ni. Bukan kisah yang betul. Itu kisah yang palsu. Dah kisah palsu ni boleh tak kita guna dalam akidah? Tak boleh. Bahkan menyandarkan perbuatan kata-kata yang tidak sahih pada Nabi itu tak betul. Tak boleh. Haram hukumnya. Lagi pula boleh merosakkan akidah. Rosaklah akidah. Tak, kalau keluar ulat, keluar nanoh, keluar darah, busuk tu,
Itu manusia rasa jijik dengan dia. Maka luput hukum tabligh. Faham ni? Luput sifat tabligh kata Nabi tu. Nabi tak boleh nak menyampaikan lah. Sebab apa? Badan dia berbusuk, orang tengok tu jijik, kotornya ni, orang tengok gitu. Jadi Nabi ni mustahil kat atas mereka tu sakit-sakit yang berat. Bahkan riwayat yang mengatakan bahawa Nabi Ayub sakit kulit tu sehingga keluar ulat, keluar nanah tu, keluar darah tu, kisah tu tidak betul, kisah tu palsu pada sanadnya. Habis itu habis. Jadi kita nak tanggung gitulah. Jangan pula kita pergi buat kisah-kisah pelik. Kadang-kadang ada 2, 3, 4 orang ustaz bodoh nak ngaji. Dia duk cerita, dia nak cerita ke apa? Nak cerita tentang kebaikan sabar. Nak cerita tentang sabar, kononnya lah konong. Tapi tak perasan kata kisah tu tak betul. Tak boleh lah nak sandak atas Nabi, moga kisah tak betul. Ni. Nabi Ayub ni tuan-tuan, dia cerita sedap dengar. Nabi Ayub ni tuan-tuan, sangatlah penyabar. Sebab apa? Sebab kulit dia, daging dia ni, dia ditimpa penyakit kulit sehingga keluar nanah, keluar darah, keluar bau yang busuk daripada daging-daging Nabi Ayub alaihissalam. Ni. Itulah sikap penyabar Nabi Ayub. Abahmu penyabar. Ni. Tak betul kisah tu. Jangan pergi sampailah kisah tak betul. Terutama berkaitan dengan akidah. Jangan. Tu. Jadi Nabi Ayub ni sakit tak? Dia hanya ada penyakit kulit yang biasa sahaja. Bukannya penyakit kulit yang sehingga manusia ni rasa jijik dengan dia. Hanya penyakit kulit biasa saja, gitu. Bukanlah sehingga keluar nanah, keluar ulat. Tu kisah tak betul lah tu. Jangan main-main. Habis. Dan sakit yang ringan yang tidak mengurangkan martabat mereka sebagai nabi. Dan bergurau ni misal contoh lagi sifat mana? Sifat berkelakuan dengan sifat-sifat manusia hak tak mengurangkan ataupun tak mencederakan martabat sebagai nabi tu mana? Dan bergurau-gurau hak nabi pun gurau. Ni. Nabi pun gurau, misalnya kisah contoh hak kita buat dululah. Ada seorang makcik tua pergi jumpa Nabi. Nabi, tolonglah doa pada Allah Taala. Moga aku ni masuk syurga. Maka kata Nabi, makcik, syurga ni tak akan masuk di dalamnya oleh orang-orang yang tua. Orang nangis makcik tu. Makcik tu ingat orang tua dia tak akan masuk syurga. Tapi maksud Nabi tu apa? Yang ni maksud Nabi tu orang tua tak masuk syurga. Yang ni orang yang akan masuk syurga tu, segala orang yang masuk syurga akan berubah muka dia jadi muda. Umur dia akan berubah belaka. Gitu. Jadi bergurau Nabi tu masih lagi berbetulan. Gitulah. Tu. Kita gurau banyak nipu. Ni. Nabi gurau tak. Sebab tu dia kait bergurau yang halal, bukan bergurau yang haram. Bergurau yang halal. Dan berusaha atau pada kata makanlah, atau pada kata makan tu. Seperti mana berusaha yang tiada mencacatkan martabat mereka itu Rasul ataupun Nabi. Nabi pun ada juga usaha. Untuk mendapatkan sesuatu Nabi pergi usaha. Ni. Nabi. Dan dalil harusnya Nabi bersifat dengan sifat manusia tu, iaitu didapatkan setengah-setengah daripada sifat-sifat yang tersebut itu pada diri mereka itu segala utusan Nabi, segala utusan Allah Ta'ala tu. Maksudnya apa? Ni mana? Iaitu didapatkan setengah-setengah daripada sifat-sifat yang tersebut. Mana sifat-sifat tersebut? Sifat-sifat bagi manusia tu. Seperti makan, minum, beristeri, sakit, bergurau senda, berusaha tadi tu. Tu. Terdapat pada didapat dengan mana terdapat lah. Terdapat tu pada diri, yakni pada tubuh badan mereka itu segala utusan Allah Ta'ala tu. Pada setengah-setengah ketiga, dan tiada nyoh mana. Tu. Pada setengah-setengah ketika, dan tiadanya pada setengah-setengah ketika, yang ini setengah-setengah ayat dah, pada setengah-setengah ketika yang lain. Habis. Maka nyata daripada segala perkataan yang tersebut itu,
Mana perkataan yang tersebut tu? Daripada awal kitab lah. Daripada awal kitab sehingga sampai sini ni. Start daripada cara sifat wujud lagi tu. Sehingga sampai sini ni. Tu. Maka nyata, yakni jelas, terang daripada segala perkataan, yakni tulisan yang tersebut itu. Yang tulisan yang tersebut pada awal kitab tu, bahawa tambat-tambatan iman yang sabit, bahawasanya tambat-tambatan iman, yakni tambatan-tambatan iman yang sabit dengan dalil akli yang bergantung dengan ketuhanan yang wajib. Bahawasanya tambatan iman yang sabit, yang sungguh, dengan dalil sabit tadi tu, dengan dalil-dalil akli, dalil-dalil yang disandar pada akal, yang bergantung dengan ketuhanan, yakni yang bersangkut paut dengan ketuhanan, yakni uluhiyah, sifat ketuhanan tu, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf iktiqad dan belajar dan berpegang dan mengajar akan dia, akan barang yang bergantung paut, bersangkut paut dengan Tuhan tu. Tu wajib diketahui tu, wajib diiktikad, belajar dan berpegang mengajar itu, takluk pada semua tu. Takluk pada kata iktikad, belajar, berfikir, mengajar tu dengan tafsil. Dengan tafsil, mesti tahu dengan tafsir. Apa maksud tafsir? Yang ni panjang lebar, serta dalilnya, yang ni tahu dengan ada dalil pula. Kerana ilmu ni tak memadai dengan apa? Tak memadai dengan taklid, mesti ada dalil. Tu. Mana perkara hak bergantung paut, bersangkut paut dengan ketuhanan tu? Tu. Yang bergantung dengan ketuhanan itu 41. Jadi 41 perkara hak bersangkut paut. Tu. Yang bersangkut paut dengan apa? Dengan ketuhanan, dengan Allah Taala. Iaitu start daripada 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil di atas jalan istihalah, dan 1 sifat haruh. Jadi 41. 41 tu masuk di dalam di dalam apa nama ni? Perkara yang bergantung ataupun perkara yang bersangkut paut dengan ketuhanan, dengan kepercayaan kita terhadap Tuhan. Yang bergantung dengan ketuhanan itu 41 perkara, yakni 41 sifat. Mengandung mengandungkan dia perkara, dia sifat tadi tu, mengandung secara mengandung secara lazim buat gitu. Bukan mengandung secara tadamum, jadi mengandung secara lazim. Mengandungkan dia mana? Dia 41 perkara tu. Semua 41 perkara tu. Nak takkid pada kata mengandung lah tu. Mengandung oleh makna la ilaha illallah. Tu. Maknanya hak dulu, daripada dulu kita belajar tu, daripada video pertama sampai video ni. Hanya kita belajar kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah je. Tu. Jadi lepas ni bila kita sebut la ilaha illallah, biar berisi lah. Sebab apa? Sebab kita belajar dah. Tu. Jadi bila sebut la ilaha illallah, masuk di dalam la ilaha illallah tu 41. Mana? 20 sifat wajib di atas jalan wujud, 20 sifat mustahil di atas jalan di atas jalan istihalah, dan 1 sifat yang aruh atas Allah Taala. Jadi 41 semua sekali. Hak semua sekali tu mengandung secara lazim di dalam makna kalimah tauhid la ilaha illallah. Iaitu la ilaha illallah tu, Allah Taala jualah Tuhan. Allah Taala jualah Tuhan. Berarti tu. Habis mengandungkan dia tu secara lazim tadi tu sebagai kandung, yang ni maf'ul mutlaq ni. Sebagai kandung maf'ul mutlaq pada kata mengandung tu. Mengandungkan dia 41 perkara, semua 41 perkara tu mengandung sebagai kandung ijmal, yang ni kandung secara borong. Tu, kandung secara borong.
Secara borong lah ke mana? Bukan masuk ke dalam kata bila sebut la masuk berapa sifat, ilaha berapa sifat masuk, illallah masuk berapa sifat. Bukan lagu tu. Sebab tu dia kata kandung secara ijmal. Bila sebut la ilaha illallah apa makna? Yang ni Allah Taala jualah Tuhan. Bila sebut Allah Taala jualah Tuhan, maka lazim kat atas maka sabit. Bila kata Tuhan, sabit 41 perkara. Mana hak dulu kita hurai dulu? 20 perkara yang wajib di atas jalan wujud, 20 perkara mustahil di atas jalan istihalah, dan 1 perkara yang haruh. Habis tu. Dia royak pula. Ni nak menerangkan 41 tadi tu. 41 hak mengandung tu oleh makna la ilaha illallah tu. Hak bersangkut paut dengan ketuhanan tu. 20 daripada 41 perkara, 41 sifat tu. Dia royak dah 20 daripadanya mana? Nya perkara-perkara tu. Khabar pada kata bukan apa? Badal pada kata nya tu. Daripada perkara-perkara yang wajib tu. Jadi 20 daripada perkara-perkara yang wajib. 41 tadi tu. 20 daripada perkara-perkara yang wajib baginya bagi Allah Taala. Wajib mana? Wajib pada akal. Yakni mesti pada akal. Wajib dengan makna mesti pada akal. Seperti barang yang telah terdahulu sebutnya barang. Pada hurai dah dulu. Mana? Hak sifat wajib tu. Start daripada wujud tu lah. Sehingga kaunuhu mutakalliman. Tu. Dan 20 daripadanya, daripada 41 tu. Tu. Dan 20 daripadanya, daripada 41 perkara hak bersangkut paut dengan ketuhanan, hak mengandung dalam kalimah la ilaha illallah tu. 20 daripadanya pula lawan-lawannya yang wajib tu. Mana lawan yang wajib tu? Yang mustahil atasnya atas Allah. Mustahil nak dengan makna istihalah lah. Lawan-lawannya yang betul. Lawan-lawannya yang mustahil bukan makna istihalah tak. Lawan-lawannya yang mustahil. Yang ni tentu tidak benda perkara-perkara lawang tu. Itulah sifat Tuhan. Habis. Dan 1 daripadanya daripada 41 tu. Dan 1 daripadanya daripada 41 perkara yang wajib tu. 41 perkara bersangkut paut dengan ketuhanan tu mana? Bangsa perkara yang harus. Bangsa perkara yang harus. Yang ni harus bagi Allah. Apa harus sifat harus perkara yang harus bagi Allah Taala ni? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Mengadakan mungkin ataupun meniadakan mungkin. Habis. Dan bahawasanya tambatan iman yang sabit dengan dalil akli. Dan bahawasanya, dan ini jadi wawul isti'naf pula. Dan bahawasa tambatan iman yang tambatan iman ni maksudnya simpulan-simpulan iman yang sabit dengan dalil-dalil akli, yakni dalil-dalil yang dibangsakan ataupun disandarkan kepada akal, yang bergantung, yang bersangkut paut dengan pesuruh-pesuruh dan utusan-utusannya Allah tu, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tu perkara tadi daripada mana? Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf iktiqadkan dia perkara. Dia tambatan iman, boleh tak? Tu. Jadi perkara bergantung paut, bersangkut paut dengan pesuruh-pesuruh dan utusan-utusan tu 9. Ada 9 perkara. Habis itu 9 perkara berarti mengandungkan dia 9 perkara tu. Hak bersangkut paut dengan kerasulan, hak bersangkut paut dengan rasul dan nabi tu. Mengandung tu oleh makna kalimah Muhammadur Rasulullah. Jadi 9 perkara hak bersangkut paut dengan Muhammadur Rasulullah. 41 perkara hak berkait dengan la ilaha illallah, 9 perkara hak bersangkut paut dengan Muhammadur Rasulullah. Apa Muhammadur Rasulullah tu? Iaitu Muhammadur Rasulullah tu, Nabi Muhammad itu satu utusan daripada utusan Allah Ta'ala hingga akhir barang yang tersebut pada awal risalah. Tu kandung tadi tu, mengandungkan dia oleh makna Muhammadur Rasulullah tu sebagai kandung ni maf'ul mutlaq lah. Maf'ul mutlaq pada kata mengandungkan oleh makna Muhammadur Rasulullah tu sebagai kandung ijmal, sebagai kandung secara borong.
Tu. Sebagai kandung ijmal juga, seperti barang yang lagi akan datang, akan datang, yakni pada muka 26. Muka ni lah, baris ke 9 daripada bawah, robik gitu. Mana? Empat daripada 9 perkara tu. Empat daripadanya 9 perkara bersangkut paut dengan Muhammad Rasulullah tu. Perkara-perkara yang wajib. 9 tu daripada perkara-perkara yang wajib, yakni perkara-perkara yang mesti, mesti atas pesuruh atas Rasul atas Nabi tu. Dan 4 pula lawan yang wajib tu, yakni daripada perkara yang mustahil. Dan iaitu diriwayat dah. Dan iaitu lawannya tu perkara yang mustahil. 4 perkara hak mustahil. Dan satu daripada 9 perkara tu, perkara-perkara yang harus, yakni harus atas Nabi. Mana? I'radul bashariyah allati la tuaddi illa naqsin fi maratibihim. Tu. Maka cukuplah tambatan ataupun tambatan iman yang akliyat. Cukuplah tambatan iman tu. Cukup. Yang wajib atas kita. Tambatan iman mana? Yang ni sifat bagi tambatan iman. Tambatan iman yang wajib atas kita tiap-tiap, yang wajib atas kita mana? Badal pada kata kita tu tiap-tiap mukallaf. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib di sini dengan makna wajib syarak ni, bukan wajib akal yang silap. Yang ni wajib syarak dengan makna syarak tekan, syarak tutup ke atas orang-orang mukallaf sebagai tuntut yang putus. Talabul fi'li talaban jaziman, yang tuntut perbuat sebagai tuntut yang putus. Putus tu lagu mana? Yang ni ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang ni barang yang diberi pahala bila kita buat dan diseksa bila kita tinggal. Wajib buat apa atas tiap-tiap mukallaf tu? Bahawa kita iktikad, yakni kita mukallaf ni berpegang akan tambatan iman tu. Tu. Iktikad tu, dan mengaku dengan dia. Atau dan ni dia jadi kena iktikad atau tafsir tu, atau dah kata iktikad lah tu. Atau dah kata iktikad. Tu. Maka cukuplah tambatan iman yang akliyat yang wajib atas kita tiap-tiap mukallaf, bahawa kita mengaku dengan dia dengan tambatan iman tadi tu. Maka cukuplah tambatan iman tu yang akliyat tu, yang wajib atas kita. Kita mana? Kita tiap-tiap mukallaf tu, bahawa kita mengaku dengan dia, yakni dengan segala tambatan iman tu. Mana? 41 perkara hak bersangkut paut dengan ketuhanan ataupun dengan Allah, dan 9 perkara hak bersangkut paut dengan Rasul. Jadi semua sekali berapa? 50. Jadi kita kena mengaku iktikad dalam hati kita 50 sifat tu. Dan kita kena mengaku dengan dia dengan 50 sifat tu. Sekira-kira kalau kita tak iktikad 50 sifat tu, ataupun kita tak mengaku 50 sifat tu, maka jatuh kita tu jadi kufur. Dan atas kita tiap-tiap yang menerima pelajaran, atau pada kata mukallaf. Jangan silap tu atas itu. Bila atas itu kau kena baca mula lah. Mana dah? Maka cukuplah tambatan iman yang akliyat tu, yang wajib atas kita. Kita siapa? Atas kita tiap-tiap orang yang menerima pelajaran. Apa maksud orang yang menerima pelajaran? Yang ni orang yang boleh belajar. Dengan makna orang yang ada akal lah kalau kata. Orang yang boleh menerima pelajaran, yang ni orang yang ada akal lah. Maksud menerima pelajaran di sini maksud orang yang ada akal, orang yang boleh belajar. Kita ni ada akal belaka lah ni. Moga boleh main Facebook ni. Boleh main YouTube, boleh main IG, boleh main TikTok tu. Ada akal lah tu.
Ni. Tu. Jadi wajiblah atas kita belajar. Jangan tak belajar pula. Ha, wajib atas kita orang yang menerima pelajaran tu, wajib apa? Bahawa belajar akan tambatan iman tu. Jadi dia akan segala tambatan iman tu. Wajiblah belajar kalau orang tu boleh menerima pelajaran. Yani orang yang ada akal, maka wajib atas mereka tu untuk belajar. Belajar tu hingga mengetahui. Hingga mengetahuikan dia. Tu. Hingga ni jadi royah tu. Belajar tu hingga mengetahuikan dia tambatan iman tu. Mengetahuikan dia segala tambatan iman tu. Dan atas kita empunya fikiran. Macam sama je. Atau pada kata mukallaf lagi. Atau pada kata atas kita tiap-tiap mukallaf. Atas tu. Atas itu lagi. Bila atas itu lagi, kena baca mula lah. Maka cukuplah tambatan-tambatan iman yang akliyat yang wajib atas kita. Kita mana? Kita yang empunya fikiran, yang orang yang ada akal, orang yang boleh berfikir tu. Tu orang yang boleh berfikir. Buat apa? Bahawa berfikir, bahawa berfikiran pada dalil tambatan iman tu. Kan dalil kan tambatan iman mana? Hak 50 tu. Hak berkait dengan ketuhanan, 41 berkait dengan ketuhanan, 9 berkait dengan kerasulan tu. Kan dibagi dalil-dalil. Jadi orang yang ada empunya fikiran, yakni orang yang boleh berfikir, maksudnya orang yang bukan bodoh, tu. Bahasa kasar sikit lah, bodoh kasar sikit. Tu orang yang tak bodoh tu, bahawa berfikiran, yakni berfikir habis-habis pada dalil segala tambatan iman yang diwari tadi tu. Kena kita fikirlah. Dengan sebab kita fikir itulah kita boleh faham, kita boleh reti. Jangan kita tak mau fikir pula, payahlah tak mau teruk kita. Jangan ni. Habis. Ni royah lagi ni. Royah kata berfikiran pada dalilnya tu hingga nyata ia dalil, hingga nyata, hingga terang ia dalil lah. Dengan tambatan iman. Hingga nyata ia tambatan iman dengan dalil. Gitu. Nyata tu bagi, tak bagi ni takluk pada kata nyata. Nyata tu bagi kita. Bagi kita. Dan atas kita orang-orang yang sudah mengetahuikan dia. Atau pada kata, atau mana ni? Atau pada kata berfikirlah. Atau situ. Atau pada kata mukallaf dululah deh. Atas itu. Maka cukuplah tambatan-tambatan iman yang akliyat yang wajib atas kita orang-orang yang sudah mengetahuikan dia mana dia tambatan iman tu. Wajib atas kita orang yang sudah tahu ni bahawa mengajar orang-orang yang di dalam perintah kita, yakni orang-orang yang di dalam jagaan kita. Kalau kita pok, maka kita kena ajar pada anak bini kita. Kalau kita bos, kena ajar pada anak-anak buah kita. Kalau kita pengetua, guru besar di sekolah, maka kena ajar anak-anak murid kita supaya tak sesat akidah mereka tu. Kalau kita tak mampu mengajar, maka wajib kita ambil orang lain supaya mengajar. Tu. Tapi hari ni ada tak di sekolah-sekolah mengajar sifat 20? Ada tak di sekolah-sekolah mengajar subjek akidah? Tak ada. Hak pendidikan Islam ustaz ada. Pendidikan Islam tak cukup weh. Pendidikan Islam tu tak cukup. Tu tak cukup kalau hanya subjek pendidikan Islam je tak cukup. Tu mesti ada juga hak ngaji lagu ni, ngaji kitab ke. Tak. Kalau tak ada ngaji kitab, buat daurah biasa-biasa dah lah. Tak. Tu jaga molek. Kita sebagai pengetua, sebagai guru besar, kita akan dipertanggungjawab
oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Bukan pengetua penguasa je. Semua orang yang berkuasa lah. Kalau kita sebagai JKK, wajib kita memastikan ahli-ahli qaryah kita tu mahir di dalam ilmu akidah. Lepas fardu ain belaka. Kalau ada juga orang tak mahir dalam ilmu akidah, tak lepas fardu ain, maka kita berdosa. Sebab apa? Sebab kita tak ada ikhtiar kita. Tu. Kalau kita pengetua, ataupun guru besar, ada anak-anak murid kita yang tak comel lagi akidah dia, tak betul lagi akidah dia, akidah Wahabi lagi contoh. Ini. Ataupun tak lepas lagi fardu ain, maka pengetua tu berdosa dengan sebab dia biarkan anak-anak murid dia, anak-anak buah dia lagu tu. Jaga-jaga molek. Ni kita nak nikah hanyut. Ini. Nak nikah lebih daripada satu. Mengaji tak ampuh. Tu kita. Nak poligami. Poligami abahmu. Kalau hak seorang tu pun kita tak mampu nak didik dah. Ni. Seorang pun tak mampu dah nak didik. Ada kita pergi buka kitab ngajar dia? Ada. Tu pun nak nikah pak. Abahmu nak nikah pak. Ada juga gitu. Habis. Apa mana dah? Tu. Wajib mengajarkan orang-orang yang di dalam perintah kita. Yang belum mengetahui, orang yang dalam perintah kita tu orang mana? Orang yang belum mengetahui. Kalau orang tu sudah tahu, orang yang dalam perintah kita tu sudah tahu, maka tak wajib dah kita ajar pada dia. Orang-orang yang tak tahu lagi tu, kita wajib ajar. Kalau di sekolah-sekolah, kita sebagai pengetua, kita wajib mengajar. Kalau tak ada, kalau kita tak mampu, tak. Contoh kita berjahil kat order macam budak anak-anak murid lain. Wajib kita ambil orang lain mari mengajar. Kalau kita tak buat gitu, kita dosa. Dosa besar, bukan dosa kecil-kecil. Dosa besar dan di akhirat akan dipertanggungjawab di sisi Allah Ta'ala. Aku tu. Tu. Semakin besar jawatan kita, semakin apa? Semakin banyaklah dosa kita. Kalau kita jadi Perdana Menteri, lagi besar dosa. Besar dosa lagi mana? Yakni kalau kita tak amanah, tak buat benda hak Tuhan suruh tu, dosa lah kita. Tu. Kau besar jawatan, kau besar. Kau banyak, kau mudah, dosa boleh. Bukan kau banyak pahala. Kalau kita betul-betul boleh banyak pahala lah. Kalau kita bodoh juga, banyak juga dosa. Maksiat dengan terawa. Kalau kita sebagai pemimpin, kita lock yang bodoh gitu, habislah. Tapi jangan risaulah, di akhirat akan dipertanggungjawabkan segalanya. Tak lepas satu perkara pun. Atas dunia kalau mungkin boleh lepas, dengan berbagai alasan kita boleh beri. Tapi akhirat tak lepas. Akhirat tak boleh nak beri alasan. Tak boleh nak beri alasan. Tu. Dunia boleh kita beri alasan, muka mulut kita boleh cakap. Apa mu ambil barang dia? Contoh, orang tanya, apa mu ambil barang dia? Saya tak ada duit nak beri anak bini makan. Contoh. Di akhirat, apa orang tanya, apa mu pergi curi makanan? Nak jawab ni pun tak boleh. Allah Ta'ala maha mengetahui. Lagi pula bukan mulut kita yang menjawab, tapi tangan dan kaki kita yang menjawab. Baik ni. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tu surah Yasin tu. Hari di mana Allah Ta'ala tutup mulut kita ni. Tapi apa? Tangan kita bercakap, kaki kita menjadi saksi. Itu dia. Itu di akhirat. Atas dunia ni, dengan kerana lidah tu kita boleh beri banyak alasan. Tak boleh beri banyak 1000 alasan. Apa tak semayang? Tak dah. Jawab gitu, tak dah. Akhirat, kenalah mong. Tak dah mong kena. Habis. Mengajar tu dengan sambung-sambung. Ni takluk pada kata mengajar. Betul tak ni? Takluk pada kata mengajar tu. Mengajar tu dengan tafsil, yakni dengan panjang lebar. Wajib kita mengajar. Dengan ni takluk pada semuanya lah. Takluk pada kata semuanya tu. Wajib kita iktiqad. Wajib kita mengaku. Wajib kata orang yang menerima pelajaran bahawa belajar tu. Wajib juga atas orang yang ada boleh berfikir, bahawa berfikir tu.
Tu berfikir, dan juga wajib atas orang yang mampu, yang sudah mengetahui, wajib dia mengajar. Takluk pada semua tu. Dengan jalan itu, dengan jalan tafsir, yang jalan hurai panjang lebar tu 50 perkara. Jadi 50 perkara lah. 50 perkara mana? Yakni 41 perkara bersangkut paut dengan Allah, dengan ketuhanan, dan 9 perkara bersangkut paut dengan Rasul, dengan Nabi. Tu mengandungkan dia 50 perkara tu. Semuanya 50 perkara tu nak takkid pada kata mengandung tu. Mengandung secara lazim lah. Semua apa? Semua 50 perkara tu mengandung oleh perhimpunan makna dua kalimah tauhid. Dua kalimah tauhid. Dua kalimah tauhid itu mana? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi bila sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tu, ada 50 akidah hak bersangkut paut dengan dia, dengan kalimah tauhid tu. Habis. Mengandung tu sebagai kandung atas jalan ijmal, sebagai kandung atas jalan borong. Dan dikehendaki dengan mengandung. Dan dikehendaki dengan mengandung. Tu. Dan dikehendaki dengan mengandung itu, mengandung itu sebut tadi tu, iaitu melazim. Tu. Mengandung tu secara lazim, bukan secara talumum. Mengandung secara lazim, yakni melazim dengan makna bahawasa manakala, yakni jikalau adalah Allah Ta'ala itu Tuhan, nescaya tentulah sabit baginya, bagi Tuhan tu, atau baginya, bagi Allah, perkara-perkara yang wajib, yakni perkara-perkara yang mesti, perkara-perkara yang wajib pada akal. Yang 20 itu bahkan semua sifat-sifat kamalat, bukan hanya 20, bahkan semua sifat-sifat kamalat. Dan tentulah ternafi, tadi ayat dia. Dan tentulah ternafi daripadanya, daripada Tuhan, daripada Allah tu, lawan-lawannya yang wajib tu. Lawan-lawannya perkara yang wajib tu. Lawan mana? Yang 20. Lawannya yang 20 yang mustahil tu. Ternafilah perkara mustahil tu. Bila sebut ternafi perkara mustahil tu, nak dengan mana istihalatul mustahil tu. Bahkan semua kekurangan, yakni bahkan ternafi semua kekurangan. Dan tentulah patut baginya, bagi Allah, membuatkan mungkin dan meninggal, yakni atau meninggalkannya mungkin. Tu habis. Dan bahawasa, jadi wawul isti'nah gini. Dan bahawasa manakala, yakni jikalau adalah Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala. Kalau Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala, yakni sebagai Rasul ataupun Nabi tu, tentulah sabit, yakni mesti baginya, bagi Nabi tu, 4 sifat yang tersebut itu. Mana 4 sifat yang tersebut tu? Yakni 4 sifat yang tersebut itu daripada sifat yang wajib tu. Dan ternafi daripadanya, daripada Nabi Muhammad tu, 4 perkara yang lawan-lawannya perkara. Tu. Lawan mana? Yang mustahil, yakni daripada yang mustahil. Tu. Maka ternafilah sabit sifat wajib, ternafi sifat mustahil. Dan patut bersepakai dengan sifat manusia yang tersebut itu. Mana sifat manusia yang tersebut itu? Yakni sifat manusia yang tidak mengurangi martabat mereka sebagai Nabi. Dan lazim daripadanya, jadi wawul isti'nah ni. Dan lazim daripadanya, dan lazim daripada benarnya Nabi Muhammad tu. Benar, takluk pada kata benar. Benar pada khabarnya Nabi tu, dan ceritanya Nabi tu, bahawa ada bagi Allah Ta'ala tu beberapa pesuruh yang lain. Tu lazim daripada benarnya Nabi tu, pada perkataan Nabi. Nabi ni tak cakap nipu. Bila kata gitu kak, lazim daripada benarnya Nabi tu, pada khabarnya dan ceritanya Nabi tu, bahawa ada bagi Allah, yakni ada bagi Allah tu beberapa pesuruh, yakni beberapa rasul ataupun beberapa nabi yang lain lagi daripadanya Nabi Muhammad tu. Habis.
Kerana bahawasanya ni ilat mana ni? Tu ilat pada kata ada baginya beberapa pesuruh yang lain tu. Ilat situ. Sebab apa ada beberapa pesuruh yang lain tu? Tahu mana? Kerana bahawasanya Nabi Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam mengkhabar, yakni mencerita dengan demikian itu. Demikian itu mana? Demikian ada rasul lain tu, hak selain daripada dia tu. Dan lazim daripada ada pesuruh yang lain tu, lazim daripadanya ada pesuruh yang lain pula tu, bersifat mereka itu segala rasul yang lain tu, yakni segala pesuruh yang lain tu, dengan 4 perkara itu. 4 perkara itu mana? Perkara yang wajib tu, hingga akhir barang yang tersebut, yakni barang yang disebut oleh para habis itu lalu tu musannif pula kata, maka barang siapa mengiktikadkan makna kedua-dua kalimah itu, nescaya mengandunglah dan melazimlah itu iktikad akan iktikad tambatan iman yang 50 itu sebagai kandung atas jalan ijmal. InsyaAllah kita akan sambung balik lah. Lah kot. Satu video lagi lah dah. Baca kitab Baqaratul Amani. Lepas tu kita khatang dah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa ilmuhu wa atam.